Okay, Assalamualaikum and very good morning to all my students, Form 1 students. For today's video, for today's lesson, we are going to discuss our topical test that had been conducted last week kan. Okay, so okay, boleh nampak tak? Boleh nampak ke atau tidak? Boleh. Okay. So macam biasa, kita ada 3 section kan. Section A, multiple choice question. Section B, objektif juga tapi dia true, false semua tu. And then section C is subjective questions where you need to include the working steps. Kebanyakan pelajar untuk section C tu dia tak letak working tau. Tapi cikgu masih terima jugalah mana-mana soalan yang ada, yang tak ada working tu cikgu terima je. Tapi next time untuk section C, tolong includekan jalan kerja sebab ada markar kat situ. Okay. So before that, mari kita mulakan dengan section A dulu. Untuk section A pun tak ramai yang dapat markar banyak ni. Ramai yang cikgu rasa main tembak-tembak je kan. Tak tahu nak buat macam mana kan. Okay. Tengok nombor 1 dulu. Faisal brought Y books costing RM9.80 each. He paid RM50 and received a change of more than RM1. What is the linear inequality involving Y? So cara dia sekarang ni, dia beli Y books tau. Dia tak tahu berapa banyak buku yang berharga RM9.80. So apa yang kamu kena buat, kamu ambil RM50 ni, RM, nampak RM50 tu kamu bahagikan dengan RM9.80. Nanti kamu akan dapat berapa Siapa tengah kira? Silap. 50. Silap. 50 ni kamu tolak dengan RM1 dulu. Kamu akan dapat RM49. Lepas tu RM49 tu kamu bahagi dengan RM9.80. RM49 ni bahagikan dengan RM9.80, kamu akan dapat 5 buku. Okay. So kalau RM9.8 ni didarabkan dengan 5 buku, dia akan dapat RM49. Tetapi dia menerima baki lebih daripada RM1. So bila dia lebih daripada RM1, mestilah dia punya buku tu kena kurang daripada RM5. Kurang daripada 5. Faham tak sekarang ni? Contoh kalau kamu letak dia punya buku Y tu adalah bersamaan dengan 5. So bila kamu darabkan RM9.8 dengan 5, kamu akan dapat RM49. Tetapi dia dapat baki lebih daripada RM1. So kalau harga buku semua RM49, dia bagi RM50, dia akan dapat baki RM1. So bila dapat baki RM1, kamu tak boleh ambil sebagai jawapan sebab dia receive a change of more than RM1. So jawapan A dengan jawapan B tak boleh terima. Okay, tengok yang C pula. Kalau dia kata Y is more than 5, more than 5 maksudnya 6 lah, 6 buku. So kalau RM9.8 darab dengan 6 buku, kamu akan dapat berapa? Kamu akan dapat 58 lebih. RM58.80, which is lebih daripada yang dia bayar RM50 ni. So apakah jawapan dia? Kalau A bukan, B bukan, C bukan, jawapan dia adalah D lah. Sebabnya Y is less than 5 maksudnya Y 4 ke, Y 3 ke, Y 2 ke,
So let's say kamu nak kata Y sama juga dengan 4. So bila kamu darab 9.8 tu dengan 4, kamu akan dapat 9.8 darab 4, kamu akan dapat RM39.20. So bila RM39.20 ni dia bagi RM50, mesti dia akan dapat baki lebih daripada RM1. Itulah maksud soalan ni. Pening? Faham tak? Kena cikgu ulang. Faham Itu untuk nombor 1. Okay, nombor 2. Okay. Which of the following inequalities has a solution 4, 5, 6 where x is an integer? Okay. So kalau untuk nombor 1, bila kamu selesaikan ini kan, 3x more than 9. Dan bila kamu bahagi 3 bahagi 3. So kamu akan dapat x more than 3. Bila x more than 3, apakah possible solution dia? X sama juga dengan 4, 5, 6 dan seterusnya. So kita boleh ambil lah ini sebagai jawapan. So kalau nombor 1 tu dah betul, so B ni kamu boleh potong lah. Okay. Mana kamu tak boleh ambil B sebagai jawapan sebab nombor 1 tu dah betul. Okay, next. Ini pun masih ramai lagi tak boleh nak selesaikan. X tolak 2 lagi besar atau sama juga dengan 5 kan. Bila dia tolak 2, kamu nak hilangkan tolak 2. Bila kamu nak hilangkan tolak 2 lawan tolak apa? Tambah. Kamu tambah 2 sini, kamu tambah 2 sini. Macam tu. Dan kamu akan dapat jawapan dia x is more than or equals to 7. Bila x is more than or equals to 7, apakah possible? Apakah jawapan yang possible? X adalah besar atau sama dengan 7. So 7 termasuk 7, 8, 9 dan seterusnya. Adakah 7, 8, 9 ni adalah termasuk dalam dia punya solution? Tidak. So 2 ni tak boleh pakai. So bila 2 tak boleh pakai, kamu boleh cancel yang ini, kamu boleh cancel yang ini. So apakah jawapan dia kelas? Yes. Yes. Pandai semua. Boleh jawab. Oh, itu dia. Oh, semua jawab betul. Okay. Ya, semua bagus. Pandai, boleh jawab. Kenapa dalam saya tak boleh jawab? Okay, tengok nombor 3. Okay, thank you semua. Okay, terima kasih. Okay. What is the solution for the simultaneous linear equalities 3x minus 1 less than equals to 11 dengan minus x is more than 6? Ini pun cikgu dah ajar kan dalam revision kan? Nombor 3. Okay. Selesaikan satu-satu dulu. Kamu ada 3x tolak 1 less than or equals to 11. Tolak 1 kamu tak nak. So bila kamu nak hilangkan tolak 1, kamu kena tambahkan dengan lawan tolak tu. Lawan tolak apa? Tambah 1. Tambah 1 sini. Macam tu. Barulah dia ni hilang. Okay. Dan kamu akan dapat 3x less than or equals to 12. Macam ni. Lepas tu nak buat apa? Bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3. Dapatlah jawapan dia. X is less than or equals to 4. So bila dah dapat x less than or equals to 4 tu, kamu dah tahu dah yang ini tak boleh ambil. Yang ini tak boleh ambil. Apa lagi? Apa lagi? Yang ini pun tak boleh ambil. Tak payah kira untuk next one pun tak apa. So apakah jawapan dia kelas? C, pandai. Kenapa tak boleh jawab masa exam? Masa test? Objektif ni senang saja. Dia tak payah nak pening-pening. Kamu dah dapat separuh daripada solution. Kamu dah boleh agak apakah jawapan yang seterusnya. Okay. Boleh Nombor 4 pula. Cikgu rapatkan sikit. Okay, nombor 4. Given the complementary angle of x. Apakah complementary?
Complementary ni apa? Dua angle equals to 90. So, kita cari dulu apakah complementary untuk X. I mean, X ni apalah. Sebab dia dah bagi the complementary angle of X is 53. So, you carilah X tu berapa. Maksudnya dekat sini. Sekejap, tak nanti. Maksudnya dekat sini, macam ni tau. Lebih kurang lah Ini X. Ini 53. So, kamu carilah X tu berapa. Okay. So, 90. Kamu tolaklah dengan 53. Kamu akan dapat 37. Pandai. Adakah itu jawapan dia? Tidak. Ini baru X. Soalannya, find the supplementary angle of X. Maksudnya dekat sini, X kita tu 37. So, ini 37. So, kita nak cari apakah dia punya supplementary angle. Okay. So, 180 tolaklah dengan 37. Dapat berapa kelas? Ni boleh potong. Ini boleh potong. Dah tentu ni boleh potong juga. So, apakah jawapan dia? Si pandai. Boleh pula jawab. Nampak tak betapa senangnya topical test ni. Tapi masih lagi section A ni. Dapat 2, dapat 1, dapat 0. Macam mana tu kelas? Macam mana tu? Aku tak tahulah kamu ni. Tak serius. Okay. Okay. Thank you Chelsea. Okay, nombor 5 pula tu. Oh, ini lagi senang sangat-sangat. Ada 3 jenis angle kan. Kita ada corresponding, kita ada alternate, kita ada interior angle. Okay, so kalau macam ni, apa ni? Macam mana nak buat ni? Aku tak ingat. Kita nak cari Y Okay, so kita nak cari Y. So, bila kita nak cari Y, kita boleh dapatkan angle dekat sini. Macam mana? Cikgu pun tak ingat macam mana nak buat ni. Siapa tahu macam mana nak buat? Oh, tu dia. Lupa. PQ sama dengan QS. Apalah cikgu ni. Dia kata kat situ PQ sama juga dengan QS. Maksudnya dekat situ triangle ni adalah isosceles triangle. So, bila isosceles triangle, dua angle ni sama. So, kamu ambil 180. Kamu tolak dengan 70. Kamu akan dapat 110. 110 tu adalah dua angle ni. Ini kamu bahagi dengan 2. Kamu akan dapat 55. So 55 kat mana? Sini 55. Sini pun 55. And then kita gunakan kita punya interior angle. Yang mana bila kamu ada dua garisan yang selari macam ni, dua sudut ni tambah sama-sama kamu akan dapat 180. So kalau angle sini bertemu dengan sini, dia adalah 180. So Y sama juga dengan 180 tolak dengan 55. Dapatlah jawapan dia 125. Faham? Boleh? Oh, bagus Trixia. Okay. So, dah selesai untuk section A. Kita akan beralih ke section B. Section B ni ramai yang betul sebab dia sangat senang. Sangat-sangat senang. Very, very easy. Easy peasy lemon squeezy. Okay, nombor 6 tu. Fill in the box ada 2 jawapan je. Takkanlah 2 jawapan sama-sama kan. Mestilah satu jawapan lain, satu jawapan lain. Negatif 15 lagi kecil. Negatif 3 square sama juga dengan 9. So of course 9 lagi besar daripada 8. Macam ni je. Very simple.
Converse property cikgu dah terangkan masa revision. Kamu terbalikkan je, terbalikkan simbol. 9 lagi besar daripada 4. Negatif 16 lagi kecil daripada negatif 5. Simple. Tengok nombor 7. Adakah P sama juga dengan S? Tidaklah. Sebab P tu kat sini, dia berada pada satu garisan yang sama. So, dia bukan sama. Kemudian, adakah Q sama juga dengan T tambah S? Ya. Sebab kalau kamu pecahkan ikut ni, nampak tu, itu Q. Lepas tu dia ada, apa tu, ada garisan sini kan? Ada garisan sini. Ini T, ini S. Ini T, ini S. So, of course, dia adalah angle yang sama. Sebab dia vertically opposite. So, ini betul. Adakah Q tambah R 180? Ya, dia berada pada garisan lurus. So, ya betul. Adakah R tambah S tambah T sama dengan 180? Betul. Sebab JK ni adalah garis lurus. Betul. Okay. Satu je salah. Yang lain semua betul. Atas pula. Uish. Cikgu dah hilang. Sorry. Mana cikgu punya soalan tadi? Oh, ni dia. Sorry. Circle the supplementary. Supplementary ni apa, guys? Supplementary ni adalah dua sudut sama dengan 180. So, ini bukan jawapan dia. Ini bukan jawapan dia. Tak payah kira pun tak apa. Boom. Terus dapat jawapan. Okay. The complementary. Complementary ni apa, kelas? Complementary ni kan 90. Mana boleh dia dapat 113? So, ini salah. Boleh? Section B boleh? Section B ni senang je kan? Okay, kita pergi kepada section C. Ini yang paling banyak masalah. Banyak masalah. Okay, dengar betul-betul. Fahamkan betul-betul. Macam mana dengan kamu ni? Dia kata kat situ, given y over. Over bukan tolak. Y over, bahagi. Less than 3. And y is a prime number. List all the possible values of y. Ini bahagi, guys. Guys, ini bahagi, guys. Cikgu tulis apa yang kamu buat Ini bahagi Tapi apa yang kamu buat? Y kat sini 4 tambah 3. Mana boleh tiba-tiba bahagi jadi tambah? Bila dia melibatkan bahagi, kamu hanya relatekan dengan darab saja. Mana boleh tambah ataupun tolak? Salah ni. Kesalahan yang sangat besar. So, bila dia macam ni, dia sama juga kes macam ni. Okay, kamu ni kan, okay, 3x less than 12. Contoh, kamu nak x kan? Kamu bahagikan sebab 3 darab x. So, bila kamu nak hilangkan 3, kamu kena bahagi 3 bahagi 3. Betul? So, kamu buat benda yang sama dekat sini. Ini y bahagi 4. Kamu nak hilangkan 4. Bahagi lawan dia apa? Darab. Kamu buatlah macam ni. Macam tu. Barulah kamu akan dapat y is less than 12. Tak senang macam tu. Dan soalan bagi tahu y adalah prime number. Apa benda prime number? Prime number bermula daripada 2, 3. 4 prime number ke? Tidak. 2, 3, 5, 7. Apa lagi? 11. Dah siap dah. Inilah jawapan dia. So, y sama juga dengan 2, 3, 5, 7, 11. Ini satu markah. Ini lagi satu markah. Faham? Faham. Okay. Tengok nombor 2. Find the smallest integer value of m which satisfy the linear inequality. Kamu nak selesaikan pun masih ramai tak boleh buat. 5m tambah 2 more than 70. Kamu dengar cikgu punya cara betul-betul. Buat satu-satu. Kamu nak hilangkan yang ini dulu. Benda asing ni. Kamu tak nak yang plus 2 ni.
So bila kamu nak hilangkan plus tu, kamu kena tambahkan dengan lawan plus tu. Bukannya semesti kamu plus tu juga dekat sini. Dia tengok simbol dekat depan ni. Kalau simbol dekat depan ni plus, kamu kena add lah dengan lawan plus tu. Apa lawan plus? Minus tu sini. Minus tu sini. Dia takkan selama-lamanya plus plus plus. Dia tengok sign dekat depan ni. Kalau sign dekat depan ditambah, kamu tambah dengan tolak. Okay. So bila ini dah hilang, 2 tolak 2 habis, kamu tinggallah 5M besar atau besar daripada 15. Dan daripada sini kamu buat apa? Bahagilah dengan 5. Bahagilah dengan 5. So kamu akan dapat 5 lagi besar daripada 3. Sampai sini cikgu bagi 1 markah. Sebab soalan dia find the smallest integer value. Nombor bulat yang terdekat dengan inequality ni. So apakah nombor dia? M sama juga dengan 4. Baru dapat 1 markah. Yang maksud cikgu suruh tunjuk jalan kerja ni. Ni semua jalan kerja ni. Cikgu bagi untuk kelas cikgu lah. Cikgu masih bagi kalau kamu buat macam ni. M sama dengan 4 tiba-tiba datang daripada langit kan. Cikgu bagi je lah, maka kesian. Yang sepatutnya kamu kena tunjuk jalan kerja ni. Nama pun section C. Kalau kamu buat M sama dengan 4 je, baik kamu letak kat section A, section B ke? Ada reason kenapa cikgu letak soalan ni dekat section C. Sebab cikgu nak tengok jalan kerja. Tapi kalau kamu buat macam ni saja, macam mana cikgu nak bagi markah? Faham tak? Faham tak Delima? Faham tak Zamrud? Faham, cikgu. Okay. Dah siap. List all the integer values of x which satisfy the inequality. Okay, ni kita gunakan apa tu? Simultaneous equation. Okay, selesaikan satu-satu X tolak 2 besar daripada 4. Ni cikgu ajar step by step ni. Walaupun kamu patutnya dah boleh dapat dah. Okay, negatif 2. Kamu tak nak negatif 2 kan? Kamu tambah 2. Barulah tambah. Kenapa tambah? Sebab lawan kepada tolak. Dan kamu kena tambah dekat dua-dua side macam ni So kamu akan dapat X lagi besar daripada 6. Settle. Okay, one more. 3X tambah 1 kurang atau sama dengan 28. Kamu tak nak tambah 1. So apa yang kamu kena tambah kat situ? Kamu kena tambah negatif 1. Negatif 1 macam tu. Okay, dan kamu akan dapat 3X lebih kurang atau sama dengan 27 bahagi 3 bahagi 3. So kamu akan dapat X lagi kecil atau sama dengan 9. Okay. 1 markah cikgu bagi sini. 1 markah cikgu bagi sini. Okay, bila kamu buat apa garis nombor kan, macam tu kan. Sini 6, sini 9. So bila X lagi besar daripada 6, kamu buat macam ni kah? Macam ni. Lepas tu X lagi kurang atau sama dengan dia macam ni. Macam tu kan. Okay. Soalan suruh tanya, list all the integer. Kalau kamu buat macam ni, X besar 6 kurang negatif 9. Tak apalah, cikgu bagi markah free juga. Cikgu still bagi full mark. Tetapi kalau kamu buat macam ni, X sama juga dengan 7, 8, 9. Inilah jawapan yang sebenar yang cikgu nak. Ni cikgu akan bagi salah satu lah. Kamu buat macam ni pun cikgu bagi markah. Buat macam ni pun cikgu bagi markah juga. Tapi yang jawapan yang sebenar-benarnya adalah ini. Sebab dia suruh list kan semua integer values of X. Boleh tak? Faham tak? Okay. Good. Baik. Pandai semua. Pandai-pandai semua ni. Cuma malas belajar je. Okay. Nombor 10 ni, kamu buat jalan kerja ke, tak buat jalan kerja ke, cikgu bagi markah je. Sebab 3 markah kat situ. Maknanya X 1 markah, Y 1 markah dengan Z 1 markah. Kamu
Kena faham soalan. Soalan suruh cari find the values of x, y and z. Maksudnya x apa, y apa, z apa. Bukannya soalan suruh tambah x, y, z tu. Ada juga yang buat x tambah y tambah z. Tak suruh pun. Soalan suruh cari find the values of x, y and z. Maksudnya x berapa, y berapa, z berapa. Okay. Benda yang paling senang yang kamu boleh dapat adalah y. Betul tak? Sebab y. Sebab kamu boleh terus dapat dia punya zigzag alternate angle tu. Cikgu highlight kan. 1, 2, 3. Macam tu. So bila dia alternate, atas akan sama dengan bawah ni y. So apakah y dia? Y adalah bersamaan dengan 75. Dapat terus satu markah. Tak payah kira-kira. Kamu tahu nak apply dia punya rule tu. Yang kedua, kalau kamu tengok dekat apa tu? Kita kan ada yang tu corresponding kan? Corresponding bila kamu ada macam ni, satu atas akan sama dengan satu kat bawah ni. Selang kan? Selang. So bila kamu buat macam ni, kalau kamu perasan X ni dia bersamaan juga dengan sini. So tak payah kira. Terus dapat jawapan. X sama juga dengan 55. Satu markah. Nampak? Bila kamu dah faham dia punya rule tu, kamu boleh buat semua soalan. Okay. So how to find Z? Ini je yang kamu kena cari dia punya jalan kerja. Z, Y dengan 55 berada pada satu garisan lurus, yang mana semua angle pada garisan lurus adalah 180. So Z tambah Y kita 75 tambah 55 sama juga dengan 180. Selesaikan. So kamu akan dapat Z sama juga dengan berapa ya? Ini 130. So kamu akan dapat jawapan dia Z sama juga dengan 50. Satu markah. Faham? Okay, good. Very good. Bagus. Okay. Soalan B dengan C ni pun cikgu dah ajar masa hari revision tu. So cikgu tahu siapa yang buat revision, siapa yang tak buat revision. Daripada kamu punya jalan kerja pun cikgu tahu. Dia ni tengok tak cikgu punya video. Dia ni buat tak apa cikgu suruh buat. H dan K adalah complementary angle. Complementary angle adalah 90 darjah. So kamu tahu jumlah H dan juga jumlah K adalah 90 darjah. Macam tu je. Lepas tu if a difference hasil tolak H dengan K. So mestilah H lagi besar, so mestilah H kat depan. So H tolak K lagi besar. H tolak K sama dengan 24. So ni kamu punya first equation, this is your second equation. And then kamu nak apply apa tu? Elimination kan. So kalau kamu nak eliminate apa? Kalau kamu nak eliminate K contoh. K ada simbol yang berlainan. So bila simbol yang berlainan boleh kahwin. So 1 tambah 2. So kamu akan dapat 2H sama juga dengan 114. Selesaikan kamu akan dapat H sama juga dengan 57 kan. 57. Lepas tu ambillah mana-mana satu ke kedua ke untuk dapatkan K. So K kita akan dapat jawapan dia 33. Okay. Satu markah. Satu markah. Faham? Bagus. Bagus semua ni. Bukan tak bagus. Kurang ulang kaji je kan. Okay. Baik. Yang C ni pun sama je. Cuma dia pakai substitution method. Sama je. X dan Y adalah supplementary. So supplementary adalah dua angle 180. So X tambah Y sama juga dengan 180. Kalau cikgu nampak yang ni, cikgu bagi satu markah terus. Kamu faham dia punya konsep. Okay, lepas tu Y is. Is ni maksudnya sama dengan. Y is sama dengan.
Kamu buat terus sama dengan 3 kali size of angle X. So Y sama dengan 3X. Ini 2. Ini 1. Dan kamu gunalah kaedah gantian yang mana kamu masukkan Y ni dekat sini. So kamu akan dapat X tambah, janganlah letak Y. Apa kita punya Y? Y adalah 3X. So 3X sama juga dengan 180. 4X sama juga dengan 180. So apakah kita punya X? Bahagi dengan 4. 4, 16, 45 kan? Dapatlah 45 darjah. Okay. Macam nak cari Y? Nak cari Y senang je. Ambil dekat nombor 2. Sebab ni yang paling senang. So Y sama juga dengan 3 darab 45. You will get the answer is equals to 1, 3, 5. Dah siap. Satu markah sini. Satu markah sini. Satu markah sini. Dah habis. Dapatlah 30 markah out of 30. Siapa yang rasa dia dapat 20 ke atas? Angkat tangan. Cuba tak nampak. Tulis saya. Saya rasa saya dapat wow, bagus ya Hanif. Okey, dia pun rasa macam tu. Dia? Apa Zik? Okey, ada soalan tak? Cikgu nak stop recording. Ada, okey. Apa soalan? Tak ada. Siapa yang ada tadi? Boleh buka mic. Tak ada masalah. Cikgu, yang tempat soalan B itu saya lupa letak darjah terima ke? Yang B ke? Ni. Jawapan saya lupa letak darjah. Oh, darjah. Tak apa. Siapa cikgu kamu? Cikgu Afendi ke cikgu Tira? Cikgu Effendi. Tak apa. Dia terima tu. Jawapan betul Betul. Okay. Tapi next time letak darjah sebab soalan tu tanya dalam bentuk darjah kan. So next time letak darjah. Ada soalan lagi tak? Okay. Nanti cikgu akan bagi skema ni. Buat balik. Cuba buat balik soalan. Cuba buat balik soalan. Jangan refer skema. Buat balik soalan ni and then tengok balik kat mana kamu punya kelemahan dan apa yang boleh kamu buat untuk baiki kamu punya kelemahan. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan dan close. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan jumpa lagi di jap. Mana cikgu punya closing? Tu dia. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan jumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Okay, terima kasih kelas. Dah boleh